Okay, rasanya kita boleh mula lah Ustaz. Okey. MC kita tenggelam timbul. Okay, saya serah pada Ustaz lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari Sabtu ini dapat bersama-sama kita dalam sesi perkongsian kita pada pagi ini. Saya terlebih dahulu nak ucapkan terima kasih kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Pusat Bandar Puchong 1, kepada pengetuanya Puan Rohani binti Muhammad Nur dan juga seluruh panitia pendidikan Islam, Jawatan Kuasa Surau Darul Furqan, dan juga guru-guru, ibu bapa dan mungkin pelajar-pelajar yang menyertai kita lah. Saya juga fikir ini adalah sekolah yang pertama kot yang buat hari Sabtu, ceramah online. Ini satu inisiatif yang sangat baik. Selalunya bila sambutan Maulidur Rasul, kita akan adakan di sekolah di waktu sesi pembelajaran. Namun atas kerana sekolah kita tutup dan kita laksanakan melalui norma baru, melalui secara online. Baik. Dalam tempoh ini, insya-Allah kita akan berkongsi sedikit sebanyak nak mengambil semangat ataupun nak mengambil kita katakan bahawa kemeriahan dan juga nak mengimarahkan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita sudah masuk Rabiul Akhir. Walau bagaimanapun, untuk mengingati dan mencintai Nabi tidaklah hanya terhad kepada bulan Rabiul Awal, tapi setiap masa, setiap ketika, setiap bulan, setiap waktu kita mencintai, mengingati dan mengamalkan sunnah dan mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ucapkan terima kasih dan tahniah yang mengikuti kita, yang baru ikuti, ahlan wa sahlan, selamat datang. Mungkin anda boleh share ataupun share ramai-ramai kepada video ini. Mudahan lebih banyak manfaat yang dapat diberikan kepada penonton kita. Baik, saya harap semuanya dengar. Saya pun tak dapat nak baca feedback ataupun okey, kalau anda tak dengar ataupun nak komen apa-apa, boleh masuk di private chat sebelah kiri komputer anda. Nanti saya boleh bacalah apa yang anda nak kongsikan, ataupun anda juga boleh tulis di ruangan komen. Okey, ramai yang telah sertai kita. Antaranya Puan Samsuria binti Jamaluddin, Ustaz Ashraf, Sunita, Nuraina Maliha, Puan Murni, Nuraina Maliha, Puan Aziza, Maizatul Adila, Yun Muhammad Saleh, Ma Izora, Ma Zitangah, Tuan Muhammad, Wan Zuraini, Muhammad Asri, Puan Hanani, Cik Roslan, Nur Hidayah dan macam-macam lagi. Anda boleh terus komen. Mudah-mudahan dapatlah kita berkongsi sedikit banyak perkongsian pada hari ini. Baik. Saya pun sekarang ni bila PKPB banyak di rumah, kerja pun daripada rumah, 3 hari seminggu kena datang pejabat. Forum perdana pun banyak ditangguhkan, kita ulang-ulang saja yang ada di TV. Mudah-mudahan Putrajaya cepat tamat PKPB untuk kita boleh mulakan kembali secara langsung Forum Perdana Ihwal Islam di TV1. Baik. Hari ini kita nak bercakap tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bercakap tentang mukjizat, tentang keistimewaan, kelebihan
yang ada kepada Nabi, dan kita sebagai umat Nabi tentulah kita kena kenal siapa Nabi kita. Kita kena kenal siapakah Rasul kita. Jangan kita ni kenal orang lain, kenal friend list kita di Facebook, kenal idola kita di Instagram, lebih kita kenal daripada Nabi kita. Lebih kita kenal daripada Nabi kita. Sedangkan orang yang ada di Instagram, di Facebook, di mana, di TikTok ke, di YouTube, tidak boleh memberi apa-apa kepada kita di akhirat nanti. Tetapi kalaulah kita cinta kepada Nabi, Nabi boleh memberi syafaat kepada kita, pertolongan kepada kita. Maka wajib kepada kita, sebagaimana yang ada di dalam rukun iman, iaitu percaya kepada Rasul, maka percaya itu kita kena mula dengan kita kenal, kita cinta, kita percaya, dan akhirnya kita ikut dan amalkan apa yang Nabi sebutkan, Nabi ajar kepada kita. Baik. Pertama sekali, kenapa kita perlu kenal Nabi? Kenapa? Sebagai saya sebut tadi adalah kita kenal Nabi ini adalah kerana menjadi satu kewajipan pada kita. Kemudian kita kenal Nabi ini kerana kita nak dapat syafaat daripadanya. Dan kita kenal Nabi ini adalah untuk kita ikutnya. Untuk kita ikut, bukan kita kenal semata-mata, tetapi kita nak ikut Nabi. Maka hari ini salah satu daripada cabang kita kenal Nabi adalah kita belajar tentang mengenal mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama. Baik. Apa itu mukjizat? Apa itu mukjizat? Kalau siapa yang nak komen, boleh komen di ruangan komen. Nanti saya tengok siapa yang beri jawapan yang betul. Siapa yang beri jawapan yang betul, kita bagi apa, panitia? Nanti kita fikir-fikir kan. Okay, apa itu mukjizat? Ada yang nak komen, beri jawapan? Tak ada Okay, biasa. Saya biasa masuk rancangan Tanyalah Ustaz. Ustaz tanya, Ustaz jugalah yang jawab. Mukjizat ini maksudnya adalah satu kelebihan yang diberikan kepada Rasul-Rasul terpilih. Tak semua Rasul, tak semua Nabi diberikan mukjizat. Tetapi, mukjizat ini diberikan kepada Rasul dan Nabi sebagai satu kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka yang tidak diberikan kepada manusia-manusia yang lain. Umpama kita ini, kita ada kelebihan-kelebihan, kemahiran-kemahiran yang kita ada. Kita mampu pertukangan. Kita mampu buat ukiran kayu, kemahiran. Tetapi kelebihan yang magic yang hanya diberikan kepada Rasul dan Nabi kita tidak ada. Tetapi kata Imam An-Nawawi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada lebih daripada 1,200 mukjizat. Masya-Allah. Nuraini jawab Nuraina Maliha jawab keistimewaan. Betul. Dia keistimewaan kelebihan yang diberikan kepada Nabi. Terima kasih cikgu ke ni ataupun nampak muka macam pelajar kan. Nuraina Maliha. Keistimewaan kelebihan, iaitu kata Imam An-Nawawi, Nabi kita ada lebih daripada 1,200 mukjizat. Masya-Allah. Lebih daripada 1,200. Maka kalaulah kita nak sebut hari ini satu persatu mukjizat, mungkin kita akan habis sampai pukul 4 pagi esok lah. Nak kenalkan 1,200 mukjizat. Tapi hari ini kita nak kongsi 2-3 mukjizat. Kemudian yang lain saya nak bagi kerja rumah kepada SMK Pusat Bandar Puchong untuk tulis apakah mukjizat-mukjizat lain yang ada kepada Nabi. Jadi anda juga boleh cari dan juga kenali mukjizat Nabi. Cuma hari ini kita pilih mukjizat-mukjizat besar, kemudian kita huraikan insya-Allah. Baik. Pertama,
kita buat teka-teki bagus juga. Cik Muhammad dia jawab satu kelebihan. Baik. Siapa tahu dalam 1200 mukjizat ini, mukjizat apakah yang paling terbesar ada kepada Nabi? Ada lebih kurang 1200 mukjizat. Apakah mukjizat yang paling besar yang ada kepada Nabi? Siapa boleh jawab? Okey. Zul Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Zul Isa. Siapa boleh tulis di ruangan komen, penonton di live YouTube kita, apakah mukjizat paling terbesar pada Nabi, yang ada pada Nabi? Agak-agak apa mukjizat paling besar yang ada pada Nabi? Ke dia memang komen, dia lambat sikit keluar di ruangan komen kot Okey, tak apalah. Mukjizat, dah ada jawapan. Puan Murni Ismail, jawapan dia Al-Quran. Puan ke Cik ke pelajar kot ni Cik Asri jawab Al-Quran. Jumariah jawab Isra' Mi'raj. Baik, Cik Asri jawab Al-Quran. Baik, tepat. Mukjizat yang paling besar yang ada kepada Nabi, iaitulah yang ada kat rumah kita. Iaitulah Al-Quran. Masya Allah. Terima kasih Firas Izarif juga jawab Quran. Itulah mukjizat yang paling besar yang ada kepada Nabi, yang ada dekat rumah kita. Kalau mukjizat-mukjizat lain yang diberikan kepada Nabi-Nabi lain, ia akan mati bersama dengan jasad Nabi itu. Contoh, tongkat Nabi Musa. Apabila Nabi Musa mati, maka wafat, maka tongkatnya juga wafat. Tapi Nabi Muhammad walaupun ia wafat 1400 tahun yang lalu, tetapi mukjizatnya masih ada. Itulah mukjizat paling besar yang boleh kita tengok, yang boleh kita pegang, yang boleh kita baca, yang boleh kita faham. Itulah mukjizat yang paling besar sekali. Dan ada sampai sekarang, yang akan ada sampailah hari kiamat nanti, yang ada, yang boleh kita baca, yang boleh kita faham, yang boleh kita hayati. Sebab itulah para hadirin sekalian, itulah mukjizat yang paling besar, kelebihan, keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Al-Quran ini mukjizat terbesar? Kerana Al-Quran ini ia bukan sekadar kitab panduan, tetapi ia adalah petunjuk, penawar, pembimbing kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat baginda. Inilah kelebihan yang paling besar. Kenapa? Macam mana ia besar? Tuan-tuan bayangkan. Apabila kita membaca Al-Quran, kita akan buka, contohnya Quran, kita akan buka Quran, muka surat pertama. Kita buka muka surat pertama. Tuan-tuan tekan tengok muka surat pertama, muka surat pertama tu, tuan-tuan akan baca ayat ataupun petikan surah yang kita baca itu dimulai dengan satu kata-kata yang cukup hebat. Kata-kata yang cukup agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Inilah kitab Al-Quran. La raiba fihi. Tidak ada keraguan langsung padanya. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan ni peminat buku ataupun tuan-tuan bacalah mana-mana kajian yang dibuat oleh siapa-siapa pun. Sama ada dia ada orang master ke profesor ke sebagainya, dia takkan tulis di buku dia, buku saya lah yang paling hebat, yang paling power sekali, tak ada. Dia akan tulis bahawa kajian saya ini sekian. Kemudian saya cadangkan pengkaji seterusnya untuk mengkaji bidang ini, bidang ini. Dia tak kuasai semua.
Dan dia tak kata pun kajian dia paling hebat. Dia punya buku dia paling padu. Tetapi Quran. Di awal surah menyatakan zalikal kitab. Inilah kitab Al-Quran. La raiba fih. Tidak ada keraguan padanya. Quran isytihar diri dia. Aku petunjuk dan tidak ada salah silap keraguan. Kalau siapa-siapa boleh tunjuk apa silap Quran, mana salah Quran, silakan. Sampai sekarang tak ada orang boleh tunjuk kesilapan, kekeraguan dan juga kesesatan yang ada dalam Quran. InsyaAllah hebat. Bahkan orang yang membaca Al-Quran akan diberi pahala gandaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat At-Tirmizi. Nabi kata, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Allah Ta'ala akan diberikan, mereka itu akan diberikan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu bersamaan dengan 10 kebaikan. Tidak bermaksud alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan bayangkan, satu huruf yang kita baca bersamaan dengan 10 gandaan pahala. Jadi kalau kita baca, contohlah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf yang ada dalam kalimah basmalah Bismillahirrahmanirrahim? Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Ar-Rahman, alif, lam, ra. 10 dah. Ha, mim, nun. 13. Ar-Rahim, alif, lam. 15. Ra, ha, ya, mim. Ada 19 huruf. Kalau 19 huruf kali dengan 10, dah dapat 190 pahala. Itu kalau kita congak matematik lah. 190 pahala. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau adik-adik di SMK Pusat Puchong ni baca satu surah, satu muka surat, satu juzuk, kiralah sendiri. Agak-agak berapa pahala yang kita buat. Masya Allah. Senangnya nak cari pahala. Hanya buka Quran, baca. Ini adalah satu kelebihan, satu mukjizat yang ada kepada Nabi yang juga dapat kita nikmati. Masya Allah. Semua benda yang kita nak cari dalam hidup kita ada dalam Quran. Itu adalah mukjizat yang paling agung yang ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanggungjawab kita adalah untuk adik-adik, untuk ibu bapa, untuk guru, kena hidupkan Quran dalam diri kita. Hidupkan Quran. Mungkin kita tak mampu nak menjadi hafiz 30 juzuk, bagi yang mampu alhamdulillah. Yang tak mampu, yang paling penting adalah kita amalkan apa yang Quran suruh. Itu yang paling mustahab. Hidupkan budaya membaca Al-Quran dalam rumah kita, kepada diri kita. Ustaz pun fikir juga dulu nak baca Quran hari-hari ni kadang-kadang tak sempat dan sebagainya. Tapi Ustaz syukur banyak-banyak. Sebab Ustaz kerja di JAKIM. Di JAKIM ni dia jadi satu amalan. Jadi satu, kita katakan SOP dah pula kan. Setiap pagi masuk kerja, dibuat sejak daripada zaman almarhum Tan Sri Hamid Osman yang jadi ketua pengarah JAKIM. Dia buat satu budaya, setiap pagi semua staf kena baca Quran. Jadi kami akan masuk kerja, contoh masuk kerja pukul 8, kemudian kita akan masuk bilik mesyuarat masing-masing, kemudian kita akan baca Quran. Seorang baca, yang lain ikut. Satu muka surat satu hari, seorang baca terjemahan, seorang lagi baca doa, kemudian cukup 15 minit, buat kerja masing-masing. Setiap hari. Jadi alhamdulillah dapatlah baca Quran setiap hari. Jadi mungkin
di sekolah kita boleh buat sebagainya. Kalau tak boleh buat dalam kelas masing-masing, mungkin boleh pasang di corong corong sekolah tu ataupun pembesar suara untuk pendengarkan Quran. Kalau yang mampu boleh baca Quran sebelum mula kelas, baca satu ayat, dua ayat pun tak apa. Yang penting adalah kita berterusan, istiqamah, komitmen setiap hari dapat baca Quran. Jadi orang yang baca Quran ini bukan sekadar dia dapat pahala, tetapi diterangi hatinya. Hatinya terang, hatinya lembut. Ramai yang kalau kita baca sirah orang yang lembut hati kerana membaca Quran. Jadi apabila selalu membaca Al-Quran, maka hati kita jadi lembut, fikiran kita jadi tenang, hati kita lebih terbuka untuk menerima ilmu yang cikgu ajar. Di rumah kita pun ibu bapa boleh hidupkan Quran. Dengan kalau tak dapat setiap hari, dapat seminggu sekali pun okey. Khamis malam Jumaat, baca Yasin, baca surah Al-Kahfi dan sebagainya. Jadi itulah yang paling penting kita buat supaya kita ini dapat mengamalkan mukjizat terbesar yang ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ini tak baca Quran menyebabkan bila kita mati nanti Quran tak dapat teman kita. Quran ini apabila kita sudah mati, Quran akan menjadi teman dan pembicara kita. Quran akan jadi fan kita. Quran akan jadi syafaat penolong kepada kita. Jadi itu tujuan kita. Kita mesti menjadi orang yang dekat dengan Quran. Kalau mereka yang belum dapat membaca Quran dengan baik, berusaha untuk membaca Quran dengan baik. Walaupun tergagap-gagap, tak apa. Orang yang tergagap-gagap untuk membaca Quran kerana nak belajar, Allah Ta'ala bagi satu kebaikan, satu pahala kepadanya. Walaupun dia tergagap-gagap, pun dapat pahala. Masya Allah. Jadi kena pastikan kita boleh baca Quran. Kadang-kadang malu tu sekalian. Saya bila tiap-tiap tahun terlibat dengan majlis tilawah Al-Quran, kadang-kadang kita heran. Kita rasa macam kita ni orang Melayu, hebat dah boleh baca Quran. Kemudian kita tengok, orang Cina boleh baca Quran. Orang geng-geng Afrika. Geng-geng Afrika ni biji mata je putih. Yang lain semua hitam, itu paralis. Baca Quran dengan bagus juga. Jadi kita kalau tak boleh baca Quran, malulah. Bi Aziz Abdullah dari Belaga Sarawak. Apa khabar orang Sarawak? Sarawak PKPB ke? Baik. Itu pertama. Apa lagi yang mukjizat kepada Nabi? Disebut oleh para ulama adalah semua kelebihan yang ada kepada Nabi dan Rasul terhimpun kepada tubuh badan Nabi. Semua yang ada ni, semua Nabi dan Rasul yang diberi kelebihan ada kepada Nabi. Itulah hebat Nabi kita. Apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain terhimpun kepada Nabi kita. Contoh Nabi Yusuf diberikan kelebihan wajahnya, diberikan keindahan wajah, handsome. Nabi kita pun terhimpun kehanseman, lebih handsome daripada kelebihan yang diberikan kepada Nabi Yusuf. Masya Allah. Antaranya adalah contohnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ni dia ada satu kelebihan di samping yang kita tahu tentang tongkat Nabi Musa ni. Jadi Nabi Musa ni dia ada kelebihan, dia ni kuat. Dia gagah. Tubuh badan dia steady dan dia kuat. Kuat dia macam mana? Satu hari dia lalu satu jalan, dia nampak ada dua orang lelaki. Satu daripada kaum Bani Israel, yang lagi satu daripada kaum Qibti. Kaum Qibti ni adalah kaum Fir'aun. Ni anak beranak ataupun keturunan Fir'aun. Dia punya bangsa Fir'aun. Mereka ni tengah bergaduh. Nabi Musa ni bila lalu, Nabi tengok mereka ni tengah bergaduh. Kemudian Bani Israel ni dia satu kaum dengan Nabi Musa. Dia kata, Nabi Musa, wahai Musa, takkan kamu tengok saja? Maka Nabi Musa pun pergilah untuk meleraikan pergaduhan tersebut. Nabi Musa tampar, lempang. Lempang kaum Qibti tadi jatuh berguling-guling, mati. Dia tak ada niat pun untuk nak pukul sampai mati, tapi dia tampar saja berguling dan mati. Kagahnya Nabi Musa alaihissalam sekalian.
Dan kegagahan ini juga ada kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari tuan sekalian, ada seorang namanya Rokanah. Rokanah ni dia kira zaman tu dia paling champion lah. Bab gusti ni, bab berlawan orang paling champion. Maka satu hari dia ajak Nabi untuk berlawan dengan dia. Jadi Nabi ni bukan, Nabi kata okey boleh. Tapi Nabi bukanlah orang yang bila ajak lawan, Nabi nak berlawan. Tapi Nabi nak suruh dia masuk Islam. Sebab dia orang yang suka bergaduh. Jadi suka bukan bergaduh, suka sparring dengan orang. Jadi kalau orang boleh kalahkan dia, dia macam jatuh sikit lah ego dia. Maka Nabi nak suruh dia ni masuk Islam. Maka Nabi kata okey boleh, kita boleh sparring. Jadi sparring ni, bila lawan yang pertama, Nabi berjaya jatuhkan dia. Uish, jadi Nabi boleh jatuhkan dia. Jadi dia pun terkejut lah. Dia kata tak aci. Dia kata kita kena buat sekali lagi. Tadi aku belum sempat nak buat keluar buah aku. Itu saya tambah lah. Aku tak sempat nak keluar buah istimewa aku. Jadi tak adil, kita kena buat sekali lagi. Maka Nabi kata tak apa, kita ulang sekali lagi. Buat sekali lagi pun Nabi kalahkan dia. Wah, sebab sebelum berlawan tadi dia janji kalau aku kalah, aku akan bagi 100 ekor unta. Wah, maka Nabi kalahkan dia pusingan yang kedua. Dia tak puas hati lagi. Dia kata, sorry, tadi aku tak sedia. Aku tak sedia. Kali ketiga Rokanah lawan dengan Nabi dan Nabi berjaya jatuhkan dia lagi. Wah, maka dia kata, kali ini surrender lah. Maka aku nak bagi tahu bahawa sampai sekarang belum ada yang berjaya kalahkan aku, jatuhkan aku. Tapi kamu, Muhammad, berjaya kalahkan aku. Maka benarlah kamu ini adalah pesuruh Allah. Allah telah beri kelebihan kepada kamu. Maka aku isytihar diri aku masuk Islam. Itu yang Nabi nak tu, adalah dia masuk Islam. Maknanya apa tuan sekalian? Nabi kita ni orang yang gagah, steady, fit. Bukan Nabi ni kaki surau, duduk surau, perut borok. Ya. Nabi orang yang gagah. Jadi sebab itu kita kena fit. Badan kita kena steady. Jangan kita ni orang yang lemah je. Orang yang malas saja. Nabi kita bukan orang macam tu. Nabi kita gagah. Jadi umat Nabi Muhammad pun mesti orang yang gagah. Mesti yang fit. Mesti yang gagah. Mesti yang sihat. Ini pergi sekolah, Allah. Pergi sekolah pagi-pagi munyuk je kan. Baju pun tak gosok. Kemudian orang Kedah kata serabai ataupun tak kemas saja. Tak boleh. Kita mesti kemas, kita mesti gagah kerana Nabi orang yang sangat gagah, orang yang sangat pembersih, orang yang sangat kacak. Kalau siapa yang nak kenal Nabi kita ni orang yang kacak macam mana, boleh baca buku ni. Syama'il Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepribadian Nabi. Dalam kitab ni dihimpunkan hadis-hadis tentang fizikal Nabi, rupa paras Nabi, dan kita akan tengok Nabi ni orang yang gagah. Dia jalan seumpama dia menuruni bukit. Pernah tak kalau kat sekolah kita ada bukit ke, kita turun bukit. Bila kita turun bukit, badan kita jadi tegak sebab kita tak nak kita tersungkur, tersadung kat depan. Jadi kita jalan, kita akan tegak. Jadi Nabi ni berjalan dengan badan yang tegak. Dan jalannya seperti menuruni bukit, laju dan tegak. Ini bukan jalan lembik, nak pergi kelas mak masai pun lembik. No. Nabi kita orang yang gagah. Nabi kita juga orang yang sentiasa merapikan rambut. Rambutnya sentiasa dirapikan, disikat, diletak minyak supaya nampak berkilat, nampak handsome. Ini bukannya rambut, ya Allah, macam bangun pagi tak mandi je. Tak boleh. Nabi kita orang yang sentiasa menjaga kebersihan. Okey. Ada komen ya. Natrah kata Syama'il Muhammadiyah, boleh dapatkan di kedai-kedai lah. Saya juga jadikan buku ini untuk kongsi dengan anak-anak. Anak-anak suka baca. Bila kita cerita Nabi ni orang yang pembersih, Nabi ni makan dia macam mana, duduk dia macam mana, Nabi kalau dia bercakap macam mana. Jadi dapatlah kita tiru. Jadi kita tiru. Sebab Nabi ni manusia, dia bukan jin, dia bukan malaikat. Dilahirkan seperti kita. Maknanya apa yang dia buat,
kita boleh buat sebab dia pun manusia. Ini antara keistimewaan Allah Ta'ala lantik Rasul dan Nabi daripada kalangan manusia sendiri supaya kita mudah untuk ikut. Kalau Allah Ta'ala lantik daripada kalangan jin dan malaikat, mungkin kita tak boleh ikut, tapi lahir daripada seperti kita. Jadi kita boleh ikut cara Nabi. Itu yang pentingnya, kita mengikuti dan mengamalkan sunnah Nabi. Baik, 2. Kemudian Nabi ni juga mempunyai mukjizat agung yang lain, seperti mana yang disebut oleh sahabat kita tadi, disebut tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Wah, ini juga adalah satu peristiwa yang hebat, kata Syekh Mubarak Furi. Ini juga antara mukjizat yang teragung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi boleh melihat apa yang berlaku di masa depan melalui bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa ini. Nabi ditunjukkan tentang keadaan syurga dan juga neraka. Nabi ditunjukkan juga tentang keadaan orang-orang yang soleh. Nabi ditunjukkan juga dengan keadaan orang-orang yang ingkar, dan Nabi dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga antara mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu teman-teman sekalian, sebab itulah kita rasa bersyukur sangat-sangat kita jadi umat Nabi Muhammad. Kerana apa? Allah Ta'ala mengangkat Nabi kita sebagai kekasih Allah, penghulu segala Nabi. Dan kita jadi umat kepada penghulu segala Nabi. Masya Allah. Jadi kita rasa bangga. Sebab itulah kalau orang kata kepada Nabi kita, kita mesti menarah. Contoh baru ni isu di Perancis. Dia menghina Nabi kita. Kita mesti ada perasaan marah. Kalaulah orang menghina Nabi kita, kita tak rasa apa-apa. Buat jangan. Tak ada rasa apa-apa. Itu maknanya kita ini tidak ada rasa cinta kepada Nabi. Katakanlah orang kata pada mak kita, kita marah tak? Marah. Orang kata pada ayah kita marah tak? Marah. Maka kalau orang mengata kepada Nabi kita, kita mesti ada perasaan marah. Perasaan marah itu adalah kerana kita cinta kepada Nabi kita. Kita tak boleh ada orang kutuk, mengatakan benda yang tak baik kepada Nabi kita kerana kita mengangkat dan memuliakan Nabi kita. Jadi para hadirin sekalian, kita kena memuliakan Nabi. Baik. Masih okey kan? Dah 50 minit ni. Ceramah kita sampai pukul berapa ni? Sampai penat? Anda tak apa, anda mungkin boleh tutup dengar je kan. Saya yang cakap ni letih pula. Jadi saya minum dululah. Baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu juga, apabila kita bercakap tentang Nabi, mukjizat Nabi juga ada pada wajah Nabi ni, ada kepada tubuh badan Nabi. Sebab itu orang yang memandang Nabi, mereka akan rasa tenang, mereka akan rasa bahagia. Kerana apa? Terhimpunnya cahaya-cahaya yang Allah Subhanahu wa taala jelmakan kepada rupa wajah Nabi. Jadi ketenangan, sehingga kan sahabat kata, aku lihat wajah Nabi ni seumpama seumpama bulan purnama. Macam malam-malam kita tengok bulan, cantik tak? Cantik, nampak indah, nampak putih, nampak bersih. Seumpama itu wajah Nabi yang diumpamakan oleh para sahabat, seumpama bulan purnama. Sebab itu kita rasa tenang. Ada tak orang yang perasan tak, kalau kita dirundung masalah, kita sentiasa merenung bulan. Contoh kalau kita tengah stres, kita pergi kat luar rumah tengok bulan, rasa tenang je kan. Ada tak orang tengah stres, dia tengok matahari. Tengok matahari, orang tenangnya tengok matahari. Tak ada orang macam tu. Tapi orang akan tengok bulan. Sebab bulan ini terhimpun ketenangan, kita rasa indah kan. Baik. Begitulah orang memandang wajah Nabi, rasa tenang, rasa indah, diberikan kelebihan kepada Nabi. Jadi kita macam mana kita nak dapat keindahan, keceriaan, ketenangan dalam diri?
Jadi kita kena memperbanyakkan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan sunat untuk kita menyerikan wajah kita. Sebab itu kata para ulama sekalian, orang yang Ustaz Ashraf kata selalu jadi moderator, kali ini jadi penceramah. Memang selalunya jadi tukang tanya, sekarang ni jadi tukang ceramah. Rupanya penat. Okey, buka. Minta maaf. Tak boleh. Ya, suruh abang buat. Ada iklan sekejap Ha? Abang tak pandai. Kita baca game Betul. Aduh. Ini apa ni, kalau ceramah diri dengan baik, Allah Subhanahu wa taala, kelebihan yang diberikan kepada Nabi ini sehinggakan orang sekeliling mereka rasa, kalau sehari tengok mereka akan rasa macam duka cita, mereka akan rasa lara, mereka akan rasa tak seronok pada hari tersebut. Sebab itu orang yang hidup pada zaman Nabi, mereka akan berusaha untuk mencari Nabi, akan pergi jumpa Nabi untuk dapatkan ketenangan, untuk dapatkan semangat sebagainya. Orang yang duka cita jumpa Nabi rasa tenang, orang yang gundah gulana jumpa Nabi rasa bahagia. Sebab itulah mereka yang dan ada adalah di mana, di masjid. Ikut Nabi, kita kena nak mencari Nabi ni di mana? Selain daripada kita membaca hadis-hadis sirah Nabi, juga kita menghidupkan ibadah, kita menghidupkan amalan-amalan sunnah Nabi. Itulah kita mencari Nabi, mengikuti dan mengamalkan sunnah Nabi. Okey, sebab itu para pelajar kita ni yang sedang belajar di sekolah, pusat pucung ini, mungkin anda juga boleh hidupkan sunnah Nabi dengan cara yang paling mudah yang boleh kita buat. Contohnya apa? Kita bangun awal pagi sunnah Nabi. Bangun awal pagi. Nak jadi umat Nabi yang terbaik, kita kena bangun awal pagi. Nak jadi remaja yang hebat, kena bangun awal pagi. Siapa yang menguasai pagi, dia menguasai hari. Faham ke tidak falsafah ni? Siapa yang menghidupkan pagi, dia menghidupkan hari. Siapa yang boleh bangun awal pagi, dia akan hebat pada hari tersebut. Itu maksud dia. Ini jangan bangun pukul 10, tambah tak sekolah, ya Allah. Pukul 11 pagi baru bangun. Apa barang macam tu. Jangan kita pukul berapa? Pukul 10 pagi baru bangun. Ya Allah. Apa kes? Kita mesti bangun awal. Jadi, macam mana nak bangun awal? Jangan tidur lambat. Jangan tidur lambat. Sebab itu para ulama saya pernah, guru saya pesan, dia kata, malam-malam jangan berkeliaran. Jangan keluar rumah malam-malam. Tapi lepas Isyak, paling lewat pukul 10 tidur dah. Sebab nak bangun awal. Jadi kita boleh bangun awal sebelum subuh. Itu orang yang paling hebat. Orang yang boleh menghidupkan paginya, dia akan jadi orang hebat. Jadi bangun awal pagi, semayang sunat tahajud, kemudian bangun semayang subuh. Bangun semayang subuh. Kalau tak dapat awal sangat, dapat pukul 5.30 pun okey. Dapat 2 rakaat semayang tahajud, kemudian terus semayang subuh. Masya Allah. Siapa yang boleh konsisten bangun awal pagi, ni macam ni. Ini calon suami yang terbaik. Calon isteri yang terbaik. Ini bukan, ya Allah, pukul 10 baru bangun. Pukul 9 baru bangun. Tak boleh. Okay? Mesti menguasai pagi. Menghidupkan pagi. Okay? Selain itu, apa sunnah yang boleh dibuat dengan mudah untuk pelajar-pelajar kita? Bila kita dah bangun pagi, kemudian Nabi ni, bila bangun pagi, Nabi dia akan basuh tangan.
Basuh tangan. Ini sunnah-sunnah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Basuh tangan buatlah sunnah Nabi nak dapat pahala. Bangun pagi, bangun-bangun, kita bangun pagi, apa yang kita buat dulu? Tengok hand setan. Tengok handset yang banyak setan ni kan. Kita bangun pagi, kita kena basuh tangan. Ini antara sunnah Nabi, basuh tangan. Sebab apa? Sebab waktu kita tidur, kita tak tahu tangan kita pergi ke mana. Jadi kita kena basuh tangan. Nabi ajar kita basuh tangan. Bangun, basuh tangan, berwuduk, kalau boleh kita mandi, kemudian kita solat tahajud, kemudian solat subuh. Jadi kita bangun pagi. Kemudian kita bangun pagi, kita kena buat apa lagi? Kita kena ucapkan Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ada orang yang tidur tak bangun. Tak bangun, tidur terus. Tidur terus, angkat masuk kubur. Tapi kita tidur dan kita bangun. Sebab tidur ini adalah kematian yang sekejap. Yang dimatikan sekejap. Maka kalau kita bangun, kita kena sebut Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita kembali dihidupkan. Okay? Alhamdulillah ramai yang bersama dengan kita ni. Suara putus-putus. Kenapa suara saya putus-putus Okay, sekejap saya cek internet. Okay, internet saya okay. Ataupun Nurul Najihah, Puan Nurul. Ataupun kalau putus-putus lagi, maklum lagi, saya cuba cari jalan penyelesaian. Okay. Ustaz boleh bagi tajuk buku? Okey, tajuk buku. Kalau buku sirah, saya nak cadangkan yang boleh jadi buku bahan bacaan sirah lah. Pertama, kalau nak mudah, buku cerita tentang peribadi Nabi adalah Syama'il Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak dah sekarang ni penerbit tu, dia ada yang tulis Syama'il Muhammadiyah. Jadi boleh cari, dia adalah hadis-hadis himpunan Imam Tirmizi tentang fizikal Nabi. Okay? Kalau buku sirah yang lain mungkin boleh juga cari Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum ini karangan Syekh Al-Mubarak Furi. Ia telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim. Jadi boleh beli juga. Dia punya kulit dia warna biru. Itu bagus untuk bacaan. Dia sirah Nabi daripada Nabi lahir sehingga Nabi wafat. Kemudian yang biasa juga adalah Fiqh As-Sirah karangan Syekh Al-Buti, Dr. Said Ramadan Al-Buti. Okay? Itu juga buku yang baik, Fiqh As-Sirah. Okay? Yang lain tu biografi Nabi, penulis-penulis Malaysia pun banyak yang tulis tentang biografi Nabi yang boleh kita amalkan. Baik. Kalau ada soalan boleh tulis di ruangan komen. Kalau tak ada, mungkin kita boleh sambung. Okey. Boleh ke kalau ceramah kita sejam boleh sebab penganjur tulis 2 jam. 2 jam ni mati nak habiskan ni Jadi kita dalam sejam suku kan. Ya okeylah. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan dengar je yang ceramah ni letih ni. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi? Tujuannya apa? Adakah Nabi ni perlu mukjizat untuk jadi hebat? Tetapi mukjizat ini tujuannya adalah untuk membantu Nabi ketika mana Nabi dalam kesusahan untuk berdakwah kepada kaum terlebih dahulu. Sebab para hadirin sekalian, manusia ini ada orang yang memerlukan keajaiban. Ada orang yang dia tak perlukan keajaiban, dia terus dapat hidayah. Maka ada ketikanya Allah Ta'ala beri kelebihan kepada Nabi untuk menyelamatkan Nabi, untuk membantu Nabi, dan untuk memperbesarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kelebihan-kelebihan ini terhimpun di dalam akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi inilah pembantu yang paling hebat yang menawan hati orang non-Muslim, orang lain untuk memeluk agama Islam. Akhlak Nabi. Sebab itu kita belajar tentang akhlak. Terima kasih Datin Syatirah kerana Datin Syatirah menyertai kami juga. Terima kasih banyak-banyak bagi Datin kerana
meluangkan masa hujung minggu berkongsi santai tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala nak membantu Nabi untuk memperluaskan dakwah Nabi kepada umat pada ketika itu. Sebab itu kalau kita tengok permulaan dakwah Nabi ketika mana Nabi mula dilantik sebagai seorang rasul umur 40 tahun, Nabi dilantik ketika mana berada dalam Gua Hira. Pada waktu itu Nabi dalam keadaan ketakutan dan Nabi tak pernah berjumpa dengan satu lembaga yang Nabi tak pernah jumpa. Dan Nabi telah diberi tauliah, diangkat untuk diberi tugas sebagai seorang rasul untuk berdakwah kepada umat pada waktu itu. Dan bermulalah episod-episod dakwah Nabi yang penuh dengan cabaran. Nabi dibaling dengan najis, dihina, dipulaukan. Ada ketikanya Nabi hendak dibunuh. Maka mukjizat ini diberikan untuk memberi pertolongan kepada Nabi, untuk membantu Nabi, nak menjaga kebajikan dan juga keselamatan Nabi. Sebab itulah mukjizat ini diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita sebagai umat Nabi, sekarang ini kita tak boleh tengok mukjizat-mukjizat yang lain yang ada kepada Nabi. Tetapi ingat tak saya sebut, ada satu mukjizat yang paling besar yang boleh kita lihat sekarang, yang boleh kita pegang, yang ada dalam rumah kita, iaitulah mukjizat Al-Quran. Maka sebab itu saya nak membuat kesimpulan, nak merumuskan bahawa kita boleh kenal dengan lebih daripada 1,200 mukjizat Nabi. Tapi yang paling penting yang saya nak tekankan dalam ceramah kita pada hari ini adalah kita mesti membaca, mengamalkan, mengikuti mukjizat yang paling besar Allah Ta'ala bagi kepada Nabi, iaitulah Al-Quran. Al-Quran. Maka sebab itu para hadirin sekalian, apa yang paling penting adalah marilah sama-sama kita menghidupkan, kita membaca Al-Quran, kita menghayati Al-Quran, kita memahami Al-Quran. Hari ini macam-macam rancangan yang ada dekat TV yang boleh kita belajar. Kalau bagi mereka yang beginner, yang mahu mula-mula nak belajar Quran, anda boleh tengok rancangan di Astro Oasis, Mari Mengaji, Ustaz Don Daniel. Dia ajar daripada Iqra' 1. Cara nak sebut alif, ba, ta. Kadang-kadang kita rasa alah mudah sangat. Tapi ada orang yang dia tak kenal, dia tak sempat nak belajar dengan cara yang betul, maka boleh ikut rancangan tersebut. Kemudian ada rancangan di kalau nak belajar tentang tajwid, ada rancangan namanya Tilawah Interaktif di TV1. Dia ajar tentang macam mana kita nak baca Quran dengan baik dengan tajwid yang betul. Masya Allah. Kalau di YouTube ni macam-macam, tuan-tuan type saja apa yang tuan-tuan belajar, semua ada. Macam-macam kaedah nak belajar Quran sekarang. Dulu mungkin susah kerana kita ada rancangan, tak ada YouTube sebagainya. Maka kena pergi rumah tok guru. Sekarang ini Masya Allah senang. Boleh type saja cara baca Fatihah yang betul, keluar cara bacaan. Macam-macam kaedah yang boleh kita buat. Jadi kita jangan terlepas ataupun kita jangan sehinggakan diri kita tidak boleh membaca dengan baik Al-Quranul Karim. Okey. Baik para hadirin sekalian, mungkin kita sudah sampai di penghujungnya, dah sejam 10 minit kita berkongsi pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah. Sebelum kita tinggalkan, saya nak ulang balik dan mungkin boleh jadi kerja rumah kepada anda. Pertama adalah kita faham tentang apa itu mukjizat. Mukjizat adalah satu keistimewaan, kelebihan yang diberikan kepada Nabi dan tidak diberikan kepada manusia yang lain. Yang kedua, kita tahu bahawa kata Imam An-Nawawi, lebih daripada 1,200 mukjizat yang ada kepada Nabi. Semua kelebihan-kelebihan yang terhimpun yang ada kepada Nabi dan Rasul terhimpun kepada Rasul. Dan mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada Nabi adalah kitab Al-Quran. Kemudian kita belajar apa tujuan mukjizat ini. Tujuan mukjizat ini adalah untuk membantu Nabi, memperluaskan dakwah Nabi kepada masyarakat pada waktu itu. Dan juga untuk menjadi petunjuk kepada kita. Itu tujuan mukjizat. Dan yang paling penting adalah kita mengenal mukjizat Nabi bukan kita nak tahu bahawa
wah Nabi ada banyak superpower, tidak. Tetapi kita kenal mukjizat Nabi supaya kita rasa lebih kagum, lebih mencintai, dan yang paling penting adalah kita nak mengikuti apa yang Nabi ajar kepada kita. Itulah yang paling mustahak yang dapat kita kongsikan pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak sekolah, jawatankuasa, panitia dan sebagainya. Mudah-mudahan dalam tempoh 1 jam kita berkongsi ini dapatlah memberi manfaat kepada semua. Jadi sekadar itu saja perkongsian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau mungkin kita boleh buka pada para penonton kita, siapa-siapa yang rasa nak naik pentas ni, naik secara live, tanya soalan secara live pada Ustaz. Okay, saya sharekan linknya di chat. Okay, boleh masuk kat situ. Okay, siapa yang nak masuk dekat situ secara live untuk tanya soalan secara live pada Ustaz, boleh klik link kat situ Lalu tengok Ustaz dekat Ahli Warisan, hari ni dekat sekolah anak saya pula. Terima kasih Puan Aisyah. Itulah lama dah forum perdana sejak PKPB ni ditangguhkan. Jadi itulah doa-doa lah. Mudah-mudahan cepat PKPB berakhir dan boleh forum perdana live nanti. Saya pun rindu sangat nak bersiaran. Ya, mungkin ada para pendengar kita yang nak bersoal jawab. Okay, boleh klik pada link yang saya sharekan tadi. Okay, ada yang nak masuk ke? Ramai yang malu-malu kucing ni. Malu-malu. Tapi kalau malu tulis di ruangan tepi pun tak apalah. Okay, kalau ada soalan boleh komen. So saya boleh up soalan. Okay, terima kasih. Dia ramai yang tak bagi soalan sebab dia orang kata ceramah ni senang faham. Okey, kalau tak ada kita ucap terima kasihlah kepada semua. Sampaikan salam ke mungkin anak-anak sekolah, pelajar yang ada bersama dengan kita. Sampaikan salam kepada ibu ayah, kepada ibu bapa yang menonton juga, terima kasih. Ini satu ibu bapa contoh yang mereka juga ambil tanggungjawab untuk sertai yang menganjurkan program. Saya ingat ini kali pertama. Banyakkan sekolah yang buat banyakkan masjid dan surau yang buat live, tetapi ini panitia sekolah yang buat live pagi Sabtu pula kan. Jadi tahniah diucapkanlah. Saya pun bidang terjun Ustaz, first time dia. Oi, itulah first time mu tak tengok kamera kan, tengok laptop kan. MC kita pun tak boleh nak live. Okay, ada soalan ke? Klik link tu.
Dah, Dek. Dek, dah. Dah. Ida. Sudah. Okey. Ustaz Ashraf, kita ada soalan Kehidupan hari ini sibuk. Sibuk. Sibuk ke buat-buat sibuk? Betul. Hari ini memang kita sibuk bekerja sebagainya. Kadang-kadang kita tak sempat nak buat apa yang kita sebutkan tadi. Cuma para hadirin sekalian, sunnah Nabi ni dia bukannya duduk di surau tika sejadah saja. Tapi waktu kita bekerja banyak sunnah-sunnah Nabi yang boleh kita buat. Contoh, sebagai contoh kita memberi salam. Memberi salam kepada orang juga adalah satu sunnah dan digalakkan. Kita jumpa orang, Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa guru besar, Assalamualaikum. Jumpa cikgu, Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa jiran, bagi salam. Jadi bagi salam juga adalah satu sunnah. Kemudian kita senyum. Senyum kepada orang pun satu sunnah. Jadi kita senyum. Kita nak pergi sekolah, kita sebagainya, senyum. Senyum pada jiran, jangan muka masam je kan. Ya Allah, muka stres je. Muka kepat je kan. Tak boleh. Senyum ya, senyum. Senyum pun dapat pahala, senyum pun sedekah. Masya Allah. Jangan, tapi cuma saya nak nasihat lah. Kalau nak senyum ni pastikan ada orang. Jangan senyum seorang-seorang. Senyum seorang-seorang nanti hospital datang ambil kan. Okay. Senyum, Masya Allah. Lagi apa? Memberi pertolongan kepada orang lain. Masya Allah, di tempat kerja kita kadang-kadang ada cikgu sebelah nak minta tolong atau kawan kita di sebelah tak tahu kerja sekolah. Kita tolong. Menolong orang, memudahkan urusan orang, itu disuruh oleh Nabi. Jadi kita jangan terhad fikir bahawa nak ikut Nabi ni kena semayang je. Kena duduk atas tika sejadah je. Tidak. Dalam kehidupan yang sibuk pun kita boleh mengamalkan kehidupan Nabi. Memakai pakaian yang bersih juga disuruh oleh Nabi. Macam apa lagi? Sedekah makanan. Bersedekah itu juga disuruh oleh Nabi. Bertukar-tukar menu. Ni hari Sabtu ni, hari Sabtu ramai orang masak start-start. Jadi contohnya Ustaz Ashraf bertukar hidangan dengan saya. Bagi hadiah post kepada saya melalui Food Panda. Itu juga disuruh, dia ada kelebihannya. Jadi kita bertukar-tukar hadiah, bertukar-tukar menu hari Sabtu dengan jiran sebelah. Masya Allah. Jadi sebab itu orang dulu-dulu ni dia hari Minggu dia suka tukar-tukar menu dengan jiran sebagainya kan. Jadi kita boleh amalkan. Mudah-mudahan ia juga memberi pahala. Jadi kita jangan fikir bahawa sunnah ini hanya ada 3 semayang duduk masjid. Kena berzikir, semayang, baca Quran semata-mata. Tapi banyak lagi dalam kehidupan yang sibuk kita yang boleh kita amalkan. Okay? Yang kedua, apa pandangan Ustaz golongan belia yang menghayati Quran? Sekarang ni saya tengok ramai orang muda-muda yang minat kepada agama. Saya ucapkan tahniah. Kalau dulu-dulu kita tengok ramai juga, tapi sekarang ni walaupun orang kata ramai orang muda tak minat pada agama, tapi sepanjang saya kerja di Jakim, saya tengok orang muda ni ramai minat agama, cuma cara saja yang kena link dengan cara dia. Kadang-kadang kita buat program agama, kita ikut cara kita yang dah 40-an, yang dah 50-an, tak boleh. Kita kena buat hidupkan program agama dengan gaya budak-budak sekarang. Gaya dia orang nak macam mana. Dia orang yang suka teknologi, mereka suka sampaikan mesej melalui video, sebagai contoh infografi. Mereka suka dalam bentuk hiburan sebagainya. Kalau kita boleh kreatifkan, maka itu kena dengan selera. Contohnya kita buat panitia agama lepas ni, kalau buat program Maulidur Rasul, bila dah buka sekolah nantilah, jangan buat cabutan bertuah Tupperware. Siapa jawab dapat Tupperware. Aduh, budak-budak dia tak rasa excited nak jawab. Cuba buat. Siapa boleh jawab soalan Maulidur Rasul ini, kita akan bagi hadiah helmet arai.
Bagi Helmut Arai, kegilaan remaja sekarang. Dia akan jawab. Siapa boleh sebutkan 1,200 mukjizat Nabi, kita akan bagi sport ring 5 bintang. Hui, dia akan bergaduh untuk dapat. Siapa yang boleh jawab, kita akan bagi glove contohnya kan. Itu teknik-teknik untuk kita tarik orang muda ikut program. Jangan asyik cabutan betul, asyik kuis sekolah je Tupperware. Lepas Tupperware buku. Bagus, tetapi dia tak kena dengan jiwa muda tu. Okey. Jadi kena kreatifkan sikit. Itulah saya fikir. Lagi apa lagi? Okey. Ya, Bung. Okey, macam saya sebutkan tadi, kalau jadi pelajar sekolah, pertama kita nak pergi sekolah, kita bangun awal pagi. Jadi awal pagi itu satu sunnah. Yang kedua, kita mesti pakai pakaian yang bersih. Nak pergi sekolah jangan tak boleh serabai, selebeh je kan. Kita mesti kemas. Itulah sunnah Nabi. Kemudian kita memakai baju. Nabi pakai baju melalui masuk tangan kanan. Kita mendahulukan anggota kanan. So kita membaca doa ketika mana kita nak pergi ke sekolah. Kemudian apabila kita pergi ke sekolah, apalagi pelajar-pelajar, pergi ke sekolah menuntut ilmu tu pun sunnah Nabi. Kerana Nabi kata orang yang berusaha untuk mencari ilmu, dia hampir Allah Taala akan mempermudahkan jalannya ke syurga. Orang yang pergi sekolah hari-hari ni kerana nak menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia masuk syurga. Jadi siapa yang malas pergi sekolah, Allah mudahkan masuk neraka. Dia tidak melalui jalan-jalan orang yang nak masuk syurga. Jadi pergi sekolah pun dapat pahala. Pergi sekolah, belum belajar lagi, pergi pun dapat pahala. Jadi Masya Allah, itu adalah sunnah-sunnah yang mudah yang boleh kita lakukan. Okay? Apa kelebihan solat sunat subuh? Solat sunat sebelum subuh, Masya Allah, banyak kelebihan. Wajah berseri-seri. Orang yang banyak menghidupkan malam ni, wajah dia berseri. Orang tengok walaupun dia ni hitam manis, walaupun dia ni gelap, tapi berseri wajah dia tu. Kita rasa seri, rasa tenang nak tengok. Sebab cantik ni dia subjektif. Macam kita pergi kenduri kahwin lah, pergi kenduri kahwin tengok, macam mana dia ni? Suami dia handsome, ya Allah, perempuan, ya Allah, tak cantik langsung, tak sepadan. Nak buat macam mana yang lelaki tu tengok cantik? Kerana setiap orang dia ada wajah dia tersendiri. Maka orang yang banyak menghidupkan tahajud pagi ini, wajahnya berseri-seri. Kemudian apa lebihnya kita menghidupkan pagi solat-solat sunat? Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusannya pada hari tersebut. Mudah urusan. Tak siap kerja sekolah, tiba-tiba cikgu tak minta. Tak minta kerja sekolah hari tu. Oi, itu satu kelebihan waktu sekolah dulu. Ya Allah, tak siap kerja sekolah, tiba-tiba cikgu tak minta. Oh, rasa lega. Mempermudahkan urusan. Jadi, banyakkan kita menghidupkan solat-solat sunat, maka kehidupan kita akan dipermudahkan urusan oleh Allah. Okey? Ada lagi. Cara nak kejutkan. Ini. Pertama adalah jangan kesian untuk kejut anak bangun sembahyang subuh. Ramai ibu bapa dia kesian. Tengok anak tu kesian, dia nak bangun awal tidur. Bagilah dia tidur. Tak boleh kesian. Kita kena kejutkan. Cara kita kesian anak kita adalah kita kejut dia bangun subuh. Kalau kita tak kejut dia bangun subuh, kita tak kesian kepada dia. Dia menyebabkan tak jadi amalan kepada dirinya untuk bangun solat subuh. Jadi mak ayah mesti kesiankan anak dengan kejut sembahyang subuh. Okay, macam mana nak kejut sembahyang subuh? Pertama, jangan bagi dia tidur lambat. Budak-budak sekarang, kenapa dia tidur lambat? Dua perkara. Pertama, tengok TV. Yang kedua, main game. Jadi kita kena buat jadual. Awak nak main game, awak nak tengok TV daripada lepas isyak pukul 8.30 sampai 10.30 atau 9.30, itu saja. Pukul 10, 11 tidur. Ingat tak atuk-atuk nenek-nenek kita dulu kan? Pukul 10 tutup lampu, tidur. Kampung mana ada dululah. Pukul 11 mana ada orang merayau, mana ada rumah yang tak tidur. Pukul 10, 11 dah tidur. Jadi kena jaga tidur, iaitu tidur awal. Bila kita tidur awal, kita mudah bangun awal. Bila tak cukup tidur lambat, jadi kita akan susah nak bangun pagi.
Kalau orang kejut pun mengamuk sebab apa? Tak cukup tidur. Jadi pastikan tidur awal. Jadi ajar anak-anak kalau nak belajar, belajar awal pagi. Bukan melewatkan malam untuk belajar. Ramai orang dia stay back malam sampai 2-3 pagi baru tidur sebab belajar. Tak. Kita kena ajar pukul 10 tidur, bangun belajar pukul 4 pagi. Kalau kita ada jadual macam tu, dah biasa hidup macam tu, maka dia akan jadi satu amalan. Bila jadi amalan, dia jadi budaya. Alhamdulillah. Okay? Jadi jangan kesian, pastikan tidur awal dan mak ayah juga kena memberi contoh yang baik supaya melatih anak-anak buat bersama dengan mereka. Buat bersama dengan mereka. Mungkin boleh bagi reward. Kalau abang bangun subuh, ayah akan bagi apa? Contoh RM1 sehari. RM1 sehari. Contoh bagi RM1 sehari. Sebulan bangun subuh, RM30. Ini untuk proses pendidikan. Bila dah jadi budaya, tak ada masalah. Okay? Ada masa surau di Putrajaya, pelajar-pelajar yang pergi sembahyang subuh sebelum pergi sekolah, dia bagi duit RM5 saku. Jadi mak ayah pun boleh bagi reward kepada anak-anak yang bangun subuh. Okay? Simbah air boleh kan? Simbah, Nabi percikkan air kepada wajah isterinya untuk kejutkan bangun pagi. Untuk solat malam. Wajib percikkan. Jangan ambil timba, gerbam. Itu tak boleh. Alright? Banyak pula soalan ni. Cancel pusing. Oh, Allahu Akbar. Sakit menghidap sakit, kita doakan mudah-mudahan ibu kepada Puan Zaliha kita ini diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin secara detailnya saya tidak ada pengetahuan tentang apakah amalan-amalan yang baik untuk diamalkan untuk kanser. Cuma saya boleh cadangkan. Ada di kalangan kami ni ustaz, seorang ustaz nama dia Ustaz Hanafiah Malik. Saya ingat ramai kenal sebab dia juga adalah pendakwah di TV. Dia adalah pengidap kanser. Awalnya di tahap 3, kemudian turun ke tahap 1. Dan alhamdulillah sekarang ini saya difahamkan semakin kurang dan nak dibebaskan daripada penyakit kanser lah. Tuan-tuan boleh pergi ke Instagram dia banyak kongsi tentang doa, tentang amalan yang boleh dijadikan untuk melawan penyakit tersebut. Okay? Jadi saya tidak ada pengetahuan yang mendalam tentang itu, jadi saya cadangkan untuk pergi ke Instagram Ustaz Hanafiah Malik untuk mengetahui kaedah. Bagaimana isu ucapan Nabi itu anda boleh, saya tidak mau komen lanjut tentang ini. Anda boleh mendapatkan pandangan ataupun membaca pandangan daripada Sahibul Samah Mufti Wilayah Tuan yang telah diuploadkan di laman web tersebut untuk mendapat kefahaman yang lebih mendalam tentang isu ini. Okay? Surah Al-Mulk kita pelihara daripada azab kubur. Okay? Boleh amalkan setiap malam. Ini sangat baik untuk memelihara diri kita daripada seksa fitnah azab kubur. Baik. Apa kelebihan membaca Al-Maqsurat? Al-Maqsurat adalah himpunan-himpunan hadis yang sahih, yang banyak berkaitan dengan doa. Ia dihimpunkan oleh Imam Hasan Al-Banna, menghimpunkan hadis-hadis sahih Nabi yang baik diamalkan dalam seharian kita. Jadi ia adalah zikir dan juga doa, hadis, dan setiap zikir dan doa itu ada kelebihannya. Semuanya adalah untuk memberi kebaikan kepada diri kita. Jadi amalkan setiap hari kerana ia disusun ataupun diamalkan oleh seorang ulama haraki besar di Mesir, iaitu Al-Imam Hasan Al-Banna. Okey. Jadi saya rasa bolehlah kot, tak ada soalan lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua dalam tempoh 1 jam 30 minit ini. InsyaAllah di lain waktu ketika kita boleh adakan lagi seperti ini untuk memberi manfaat kepada semua. Jadi saya mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian saya. InsyaAllah kita jumpa lagi di mana? Di forum perdana Ehwal Islam. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah jangan kesian untuk kejut anak bangun semasa.
Kak, Ustaz dah keluar Okay, terima kasih pada semua. Okay, insyaAllah kita cubalah lagi untuk program yang akan datang. Saya pun masih baru belajar pun daripada YouTube. Saya pun main klik-klik je, alhamdulillah lah. Jadi terima kasih pada semua yang mendengar. InsyaAllah kita jumpa di lain hari lah. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.